Nota ni ringkas sangat, jadi tidak perlulah kita tengok buku teks yang tebal tu. Okey. Ready dah? Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok kepada organisasi tisu sel tumbuhan dan pertumbuhan. Ada orang nak masuk. Saya. Okey. Pastikan semua dah download dah nota yang saya bagi dekat Telegram. Okey. Teruskan. Allah. Okey. Organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Saya pakai pensel yang lawa. Okey, boleh download link tu dekat ni. Bab satu ni kita ambil masa dua episod sebab dia terlalu banyak dua episod. Bolehlah tu. Okey. Kita start. Okey, yang pertama kita tengok kepada organisasi tisu tumbuhan. Okey, organisasi tu nak dia tahu. Walaupun ada yang dah belajar tapi kita ingat baliklah tisu meristem dan tisu kekal. Okey, tisu meristem adalah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Macam mana kita nak ingat apakah itu tisu meristem? Kita ingat M. M adalah merujuk kepada mitosis. Jadi tisu meristem adalah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Kita ingat balik dekat sini, tisu tumbuhan ada dua, tisu meristem dan tisu kekal. Sekarang ni kita belajar tentang tisu kekal dahulu, baru kita belajar tisu meristem. Okey, kita tengok tisu kekal. Tisu kekal kat sini ada epidermis, tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okey. Okey, kita tengok tisu kekal. Tisu kekal, kita kena ingat dia adalah tisu yang telah dan atau kita ingat tisu kekal adalah tisu matang yang telah atau sedang mengalami pembezaan. Maka berdua tisu kekal dia mengalami pembezaan, dia sedang mengalami ataupun telah mengalami. Okey, jadi tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Kita tengok tisu kekal ada tiga. Yang pertama tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okey, setiap tisu ni mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Kita tengok tisu epidermis dulu. Epidermis kita tahu, kalau biologi kita tampak epidermis adalah satu sel ataupun satu tisu yang melapisi permukaan organ. Kalau kita refer balik kepada buku teks tingkatan 4. Bagi tingkatan 5, tisu epidermis tumbuhan adalah tisu yang melapisi permukaan luar batang. Buah batang, daun dan akar. Okey, Tuhan muda. Okey, kita ingat tisu epidermis, kita ingat balik refer kepada tingkatan 4 punya. Epidermis ni sel apa? Lupa dah cakap tadi. Yang sel lapis pertama organ. Jadi kita ingat kalau tumbuhan ia melapisi permukaan luar batang, daun dan akar. Okey, kutikel dinding sel epidermis terdedah kepada udara. Bila terdedah kepada udara, dia mesti berlilin. Dan jika melibatkan lilin, dia adalah mesti kalis air. Okey, kutikel juga ia berfungsi mengurangkan kehilangan air. Contohlah kan, bila air dalam daun, bila bila luar tu kalis air, jadi air di dalam daun ni sukar untuk keluar sebab apa? Sel tisu epidermis batang ataupun daun ataupun akar adalah kalis air. Jadi ia berkait tahu dengan tingkatan 4. Jadi kita kena master form 4 dan kita kena master form 5. Okey. Bila melibatkan kehilangan air, kita kena ingat proses
penyejatan, yakni transpirasi. Okey, ia melindungi, okey. Ketika juga ia melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. Bila pokok nak hidup, mesti ia selamat. Okey. Macam mana? Bila sesuatu pokok, contoh kalau manusia ni, kita ada sel darah putih yang membunuh patogen. Tumbuhan pula ada sel epidermis, di mana sel epidermis tu dia berlilin dan kalis air. Jadi sel epidermis pada batang, akar dan daun, dia melindungi daun daripada serangan patogen ataupun kecederaan mekanikal. Samalah dengan kulit kita, ia melindungi serangan patogen. Kulit ni bila keluar darah akan membekuk. Itu proses yang pertama, dan kita tahu ada lagi darah putih dalam membantu membunuh patogen itu. Okey, sel epidermis yang terubah sesuai mengikut fungsinya. Sel pengawal. Sel pengawal ni kita merujuk kepada form 4 balik ya. Kita kena ingat sel pengawal ni ia melibatkan bukaan penutupan stoma. Ni kena balik ni, dia tambahan mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Sel rambut akar meningkatkan luas permukaan air untuk penyerapan air dan garam mineral. Kita kena ingat sel rambut akar ia menyerap air dan garam mineral sahaja. Okey. Jadi sel rambut akar ni dia meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan garam mineral. Kita tengok tisu asas dah. Okey, tisu asas ni ada formula dia. Kita guna merah. Okey. Tisu asas. Tisu yang pertama parenchyma. Kita tengok parent ni, kita tengok piring. Piring kan nipis kan. Jadi tisu parenchyma adalah dinding sel yang paling nipis. Kita ingat parenchyma, kita ingat piring. Aduh, salah lah. Okey, kita ingat parenchyma, kita ingat piring. Okey. Dan kita tengok balik, parenchyma merupakan sel hidup paling ringkas. Dan belum mengalami pembezaan. Maksudnya dia tak matang lagi. Dia ringkas, dia tak matang lagi. Lepas tu dia tak mengalami pembezaan lagi. Okey. Parenchyma berada dalam keadaan segah. Maksudnya segah ni, refer balik buku teks form 4, segah memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Maksudnya segah, kita belajar dulu yang kata dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk memberi sokongan bentuk kepada sel tumbuhan kan bentuk petak. Jadi dalam keadaan segah maksudnya dalam keadaan yang normal. Jadi kalau keadaan yang tidak normal seperti dinding sel pecah, kita refer balik ke tempat ya nanti. Okey, sel tisu parenchyma terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyerapan kanji dan gula. Okey, ingat parenchyma dia serap kanji dan gula. Dan dia juga terlibat dalam pertukaran gas. Okey. Parenchyma juga terlibat dalam baik dan penjanaan semula. Maksudnya penjanaan semula ni maksudnya dia buang tisu buruk dan baiki tisu yang baik. Okay. Maksudnya dia membaiki tisu lama. Okey. Okey. Jadi tisu seterusnya tisu asas. Okey. Tisu asas yang kedua adalah parenchyma. Parenchyma. Okey, kita tengok parenchyma adalah sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel infleksibel. Maksudnya parenchyma dia hidup dan bila dia matang dia jadi fleksibel. Contohnya macam manusia lah. Contoh ibaratkan parenchyma ni macam manusia. Bila engkau dah matang, ibu bapa akan bagi kau kebebasan sedikit bukan banyak. Okey, fleksibel maksudnya dia boleh buat apa saja. Okey, ada dinding sel diperbuat daripada pektin. Pektin adalah sejenis sel epidermis. Kita ingat sel epidermis juga lah dan hemiselulosa. Okey, selulosa ni adalah gula. Okey, dinding sel parenchyma dia lebih tebal daripada parenchyma. Lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenchyma. Jadi kalau soalan tanya apakah perbezaan antara tisu parenchyma dan tisu parenchyma, kita akan cakap dinding sel parenchyma lebih tebal berbanding. Ingat perkataan berbanding ni penting ni dalam exam. Berbanding ni kalau perbandingan ni mesti kena ada ke tak?
Dan kita kena ingat kolenkima dia beri sokongan mekanikal juga dan bersifat anjal kepada tumbuhan. Kita tengok tisu asas yang terakhir adalah sklerenkima. Sklerenkima dia adalah sel-sel mati apabila matang. Contoh matang, maksudnya sklerenkima ni dia dah terlalu tua. Maksudnya bila dia dah matang, maksudnya contohlah orang muda mati awal kan. Kita kena konsepkan macam tu, okey. Maksudnya bila dah matang, bila manusia ni dah matang, tiba-tiba dia mati. Maksudnya kan bila kita membesar, sel-sel kita akan cepat menua kan, bukan cepat memudar. Okey. Jadi kita kena ingat sklerenkima terdiri kita ingat sklerenkima apabila matang, dia terdiri daripada sel-sel yang mati. Okey. Sklerenkima ada dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas. Okey. Kita kena ingat sklerenkima adalah dinding sel yang paling tebal. Kita tengok balik yang lukisan raja ni kan. Kita tengok parenkima dulu. Sklerenkima dan kolenkima. Kita tengok PSK. Okey. Okey, kita sambung. Ia beri sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan matang. Kebanyakan tisu asas ni adalah memberi sokongan mekanikal kepada memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan matang. Okey, ia juga membantu dalam pengangkutan air nutrin dalam tumbuhan. Okey, kita tengok sebelahnya, tisu vaskular. Okey, ini biasa sebab form 4 pun belajar dah. Baikkan belajar banyak untuk form 4. Xylem. Xylem, kita ingat X ni, kita tengok X, huruf X. X ni merujuk kepada tak kan. Kalau bahasa short form kita, kalau WhatsApp kita tulis tak, kita tulis X kan. Jadi kita ingat xylem tiada sitoplasma. Tiada sitoplasma. Okey. Dan kita kena ingat dinding sel diseliputi oleh L di sini, huruf L di sini. Lignin. Okey, lignin. Okey. Dinding tisu vaskular xylem. Okey, xylem terdiri daripada xylem. Ingat, xylem dia berongga dan bersambung. Okey, antara satu dengan yang lain dari akar ke daun. Okey, tisu xylem ni dia angkat air dan garam mineral. Okey. Dan air dan garam mineral dari akar ya. Xylem kita lihat pada gambar ni balik. Ni xylem dekat bawah, dari akar ke atas. Biasanya dari atas ke bawah ke atas. Tafazim, dari bawah ke atas. Okey. Okey, kita tengok pula phloem. Sekejap. Okey. Phloem. Kita tadi kalau xylem dia ada huruf X, jadi dia tak ada sitoplasma. Jadi phloem ni dia tak ada huruf X, jadi dia ada sitoplasma. Okey. Phloem terdiri daripada serakan dan tiup tipis. Ingat F friend adalah friend, kawan, rakan. Jadi terdiri daripada serakan dan tiup tipis. Okey, terbentuk daripada sel hidup dengan kehadiran sitoplasma yang saya sebutkan tadi. Okey, tiup apakah itu tiup tapis? Tiup tapis adalah tiup yang tiada organel. Tiup yang tiada organel seperti nukleus, ribosom, kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Maksudnya mengalami kemerosotan apabila matang. Maksudnya seperti saya. Maksudnya apabila dia matang, nukleus, kita tahu waktu pembahagian sel bab 6 form 4, kan kita belajari nukleus akan sentiasa membahagi kan. Sel-sel tu akan terus membahagi. Jadi kita katakan nukleus akan merosot apabila matang. Maksudnya bila dia terus membahagi, dia akan terhenti seketika waktu itu. Contoh, sampai satu tahap, contoh kalau luka kan, kita tengok awak macam tak luka, dia tak sembuh penuh kerana sel di bahagian situ telah mengalami kemerosotan. Sebab kerana terlalu banyak membahagi. Okey, dia berkait tau dengan form 4 dulu. Nanti form 4 pun saya ajar, form 4 saya ajar. Okey, susunan tiup tapis dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk
struktur tiub yang memanjang dan bersambungan. Maksudnya tiub tapis dari hujung, maksudnya dari sini ke sini. Okey, membentuk struktur tiub yang memanjang dan bersambungan. Okey. Flowworm pula, tadi xylem angkut air dan garam mineral. Kalau flowworm, dia angkat gula. Angkat gula hasil daripada fotosintesis. Okey, dari daun ke organ penyimpanan. Kita kena ingat flowworm bukan di bawah. Ingat balik video dalam gambar ni. Okey. Xylem tadi di bawah kan? Okey, xylem di bawah. Flowworm di batang ataupun di daun. Flowworm di daun. Okey, flowworm dari daun. Dari daun ke tapak penyimpanan. Jadi jangan terkeliru antara xylem dan flowworm. Xylem dia angkut air dan garam mineral, manakala flowworm angkut gula daripada hasil fotosintesis. Kita tengok 2.2, tisu meristem dan pertumbuhan. Tisu meristem adalah yang belum membeza. Okey, yang belum membeza dalam tisu tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tisu. Kita tengok meristem ada dua, meristem apex dan meristem lateral. Okey, meristem apex kita tengok A dan P. Tisu meristem apex ada dekat A, ada dekat akar, dan ada dekat P, dekat pucuk. Okey. Setakat saya ajar ni, ada apa-apa pertanyaan tak? Sebab takut saya laju sangat ke, ada tak? Tak ada ya? Saya teruskan. Kita tengok tisu meristem lateral. Okey, lateral. Dia ada cambium vascular dan cambium gabus. Okey, kita ulang balik. Tisu meristem apex dia ada dekat mana? A dan P. A ni apa? Hujung akar. Dan P ni hujung pucuk. Kita tengok tisu meristem lateral, dia berada pada cambium vascular dan cambium gabus. Okey. Kita tengok sini. Kat sini. Ada apa ke? Kipas dekat sangat cikgu. Ada bunyi macam angin. Oh. Sat. Okey. Maaf. Lama ke baru je? Lama dah dari tadi. Okey. Awak tak abang. Maaf lah. Okey, sorry. Okey. Kita tengok pada zon pertumbuhan. Okey, kat sini tolong fokuskannya sebab zon pertumbuhan sel dia ada Masa bunyi tau. cikgu. Dia ada pembahagian pembahagian dan pembezaan. Jadi kalau dah hilang dah. Okey. Okey, sorry ya. Hujung pucuk dan hujung akar. Okey, kita tengok zon pertumbuhan sel. Okey. Menurut cikgu saya lah katakan, kebanyakan exam akan keluar soalan zon pertumbuhan sel. Jadi kita kena ingat keterangan bagi setiap zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Okey. Okey, kita gambar ni tak perlukan sebab kalau korang nak baca, baca sebab sama je tadi, sebab ni pucuk. Ni adalah zon pembahagian dia ya. Kita tengok kepada penerangan dia. Penerangan dia amat macam ni. Kalau buku teks dia letak ringkas, jadi ini nota sangat ringkas. Okey, kita tengok zon pembahagian sel. Maksudnya kalau melibatkan pembahagian, ia mesti membahagi. Okey, melibatkan pembahagian, ia mesti membahagi. Kita tengok berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Seperti saya kata tadi, zon pembahagian mesti melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Ingat tak? Meiosis, kan kita ada mitosis dan meiosis kan? Mitosis pembahagian untuk haiwan dan tumbuhan. Meiosis untuk pertumbuhan meiosis saya tak pasti. Yang pasti mitosis ni untuk tumbuhan dan manusia lah. Okey. Kita lihat bila dah membahagi mesti akan pertambahan bilangan sel. Bila dia giat membahagi kan. Jadi pertambahan sel akan menyebabkan panjang batang tumbuhan. Maksudnya kan kita tengok first tumbuhan dia tumbuh kecil-kecil kan, macam anak pucuk. Tiba-tiba dia meninggi. Kerana apa? Sel-sel dekat situ dia membahagi secara mitosis dan menyebabkan peningkatan batang daun, batang tumbuhan lah. Okey.
Semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Maksudnya bila dah selesai ke sini, dia akan pindah ke proses seterusnya iaitu zon pemanjangan sel. Okey, saya pakai kali lain. Zon pemanjangan sel. Okey. Zon pemanjangan sel dia melibatkan panjang, ia melibatkan pertambahan saiz. Jadi zon pemanjangan sel ia melibatkan pertambahan saiz melalui resapan air. Bila melibatkan resapan air, kita ingat resapan air adalah secara okey. Osmosis ia mesti melibatkan air dan penyerapan nutrien ke dalam, disimpan di dalam vakuol. Kita ingat fungsi vakuol adalah menyimpan air, nutrien dan lain-lain lah. Okey, proses pemvakuolan. Maksudnya kita tengok pelajaran sekali ya. Okey, proses pemvakuolan di mana vakuol-vakuol kecil bersebelahan bergabung. Okey, bergabung membentuk vakuol besar-besar. Kalau kita belajar di tempat, okey, dulu kita belajar sel haiwan ada vakuol tetapi kecil. Sel tumbuhan ada tetapi kecil. Tetapi pada logiknya bila sel tumbuhan hendak meninggi ataupun menumbuh, vakuol mesti dalam keadaan kecil dan berpecah. Jadi bila dah membahagi secara mitosis, jadi sel vakuol ni secara automatik akan bergabung. Kerana kan dia membesarkan. Sebab apa? Sebab ada pemanjangan ni ada pertambahan melalui resapan air. Maksudnya kan kita nak siram kita pokok, kita siram air kan. Kita siram air tu untuk meningkatkan pemanjangan sel lah. Sebab itulah air jangan banyak sangat kita siram. Sebab apa? Takut dinding sel ni pecah. Kita belajar kan ada plasmolisis lah waktu form 4 tu, okey. Jadi dia kata sebab itulah ada air dan nutrien, okey. Air dan nutrien ni akan sel tumbuhan akan menyerap masuk air dan nutrien dalam tu. Jadi vakuol ni akan besar dan secara automatiknya akan bergabung membentuk vakuol yang besar. Okey. Tu kita masukkan air. Kita siram air dekat pokok kan, mengenakan tekanan terhadap dinding sel lalu menolak, memanjang dan melebarkan sel. Okey. Dia akan meletus. Ada istilah biologi, dia akan meletus kerana kalau lebih air. Sebab itulah pokok layu. Dia air lebih. Okey. Kita tengok pada zon pembezaan sel. Okey. Okey, zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membahagi dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Maksudnya zon pembezaan sel ni dia berlaku setelah dah cukup had dah tumbuhan tu untuk tumbuh. Contoh, saya bagi contoh pokok cili ataupun pokok cili, dia tumbuh kecil je kan, maksudnya itu adalah dah limit dah tumbuhan tu tumbuh. Contoh kalau pokok durian, pokok kelapa, dia tinggi tu kan, dah cukup sampai limit, itu sahaja limit dia. Okey, dah capai maksimum dah. Maksudnya kalau selama ni pokok-pokok kita tumbuh meningkat, maksudnya dia berada dalam zon pembahagian kan pemanjangan sel. Okey, kita kalau zon pembezaan sel, maksudnya dia dah cukup limit untuk meninggi. Okey, kadang-kadang pokok tu boleh tinggi, kadang-kadang pokok tu boleh tinggi, kadang-kadang logik otak kita. Kenapa tak ada pokok paling tinggi, maksudnya melepasi ketinggian-ketinggian yang limit? Sebab ia berdasarkan kekuatan pokok untuk menyerap air ke seluruh. Ingat kan, semakin besar luas yakni ataupun diameter pokok, semakin senang pokok untuk menyerap air. Maksudnya air akan masuk dan naik ke atas. Tapi kalau tekanan dekat bawah terlalu tinggi tau. Bawah tinggi, atas rendah. Jadi air sampai tahap tu sahaja. Jadi kita nak tengok pokok tu limit tahu mana, kita siram air ataupun kita tengok pertumbuhan pokok. Okey, sampai tu je, maksudnya tenaga pokok meninggi ni rendah. Okey. Sel-sel beza membentuk tisu kekal seperti tisu epidermis, cortex, xylem, phloem. Okey. Sel berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus untuk mempunyai fungsi spesifik. Contohnya sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal yang mengawal
bukaan liang stoma. Ini untuk melakukan proses fotosintesis melibatkan kan. Jadi serta sel epidermis pada akar membeza dan akan membentuk gangguan dan akan membentuk sel rambut akar. Maksudnya akar bahagi tu nak serap air kan, macam kat cactus dia akar dia giat membahagi sebab apa, di padang pasir tidak ada air yang mencukupi. Jadi mereka akar cactus akan terus membahagi untuk mendapatkan air dekat tanah. Kita tengok seterusnya jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan. Jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan. Dia ada dua. Okey, ni susah sikit nak faham. Okey, tak apa. Bagi mudahkan, primer pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan. Maksudnya semua tumbuhan mesti ataupun wajib adanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Maksudnya setiap pokok ni mesti akan meninggikan untuk menambahkan panjang batang dan akar. Maksudnya setiap pokok ni wajib mengalami pertumbuhan primer. Okey, dia berlaku dekat meristem apex, dekat hujung pucuk dan akar ni, bahagian depan ni. Dia dah bulat, dia dah kotakkan siap-siap ni. Okey, bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi. Ia melibatkan zon pembahagian. Jika melibatkan zon pembahagian, kita mesti melibatkan dalam giat membahagi. Okey, dan diikuti dengan pemanjangan sel dan pembezaan sel. Okey. Hujung pucuk pula, dia primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun serta pucuk baharu. Ini membolehkan tumbuhan menambahkan ketinggian yang seperti yang kita dah jelaskan tadi. Zon tadi kita belajar zon-zon tadi kan. Maksudnya pertumbuhan primer ni melibatkan ketiga-tiga zon. Okey. Hujung akar pula seperti bahagian jidal akar akan menjadi haus kerana apabila menembusi tanah menyebabkan sel-sel jidal diganti oleh dengan sel meristem. Okey, kita tengok pada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudikot dan sebilangan tumbuhan monokot. Maksudnya pertumbuhan sekunder ni dia tumbuhan tertentu sahaja. Okey, pertumbuhan sekunder kita kena ingat pertumbuhan sekunder berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudikot sahaja. Okey. Seperti apa tumbuhan monokot, pokok renek, untuk menambahkan ukur lilit seperti diameter batang dan akar daun. Maksudnya tumbuhan tiada kayu, maksudnya tumbuhan herba yang tiada kayu, tumbuhan herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Maksudnya tumbuhan yang tak ada kayu tak akan mengalami pertumbuhan sekunder. Seperti macam kita cakap ada cili kan, sebab dia tumbuhan tiada kayu. Okey. Pertumbuhan sekunder hasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang ada di batang dan akar. Dan meristem lateral seperti yang belajar tadi, meristem lateral terbahagi kepada dua, cambium vascular dan cambium gabus. Kita tengok gambar bawah ni. Okey, cambium vascular terletak pada flowem, tisu flowem dan tisu xylem dalam bekas vaskular. Dan cambium gabus terletak di bawah lapisan epidermis. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Okay. Seperti yang dicakapkan tadi, vaskular terletak di antara tisu phloem dan xylem. Kita tengok dekat gambar rajah ni, xylem primer warna biru ni kan. Okey. Xylem sekunder yang warna biru ni. Jadi kita tengok di manakah cambium vascular. Cambium vascular berwarna biru hijau ini, astagfirullahalazim. Warna hijau ni, saya label ke warna biru ni. Okay, warna hijau, keliling hijau ni. Hijau. Itu adalah cambium vascular. Maksudnya pemisah antara phloem dan xylem. Xylem di dalam je, phloem di luar. Jadi cambium gabus pula terletak di bawah lapisan epidermis. Maksudnya sebelum ni tumbuh kayu ni, dia ada satu sel yang berwarna putih ini. Dia antara kulit sel dengan phloem. Kita tengok gambar rajah ini.
Okey, pertumbuhan sekunder pada batang ini amat sukar. Tak apa, kadang-kadang ada yang terkeliru ya pertumbuhan sekunder pada batang. Okey, kita tengok tahun yang pertama. Kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Kita ada xylem primer. Kita ada phloem sekunder. Okey, cambium vascular ni pembahagian kita jangan tengok tu dulu. Kita tengok apa yang berbeza dari satu tahun ke tahun. Okey, kita tengok ni. Tahun kedua pula dia ada xylem primer dan dia ada xylem sekunder. Lepas tu dia ada phloem primer ni memang ada. Tiba-tiba dia wujud pula phloem sekunder. Dan dia kata epidermis merekah. Kita tengok tahun yang ketiga pula. Tengok. Ni nipis kan, semua nipis. Dan akhirnya menebal semuanya. Xylem menebal, phloem pun menebal. Jadi kita belajar dekat kotak ini. Okey, alhamdulillah kotak ni mudah nak faham sikit. Okey. Pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Maksudnya yang menambahkan xylem tu bukan xylem tau. Yang menambahkan xylem sekunder ataupun phloem sekunder itu adalah cambium vascular. Jangan salah anggap, jangan fahamkan xylem primer ni tumbuh sebab xylem primer ni tak cukup ruang untuk menambahkan. No, salah Okey, dia kata yang tengok yang kedua pula. Sel-sel dalam gelang cambium. Yes, gelang cambium, istilah gelang cambium ya. Jangan tulis dia tadi kata apa dia? Dia kata cambium vascular. No, salah. Gelang cambium bahagi ke arah dalam. Ingat kalau ke arah dalam kita ingat itu adalah xylem. Okey, kalau ke arah luar itu adalah phloem. Macam mana nak ingat? Kita tengok dalam. Maksudnya in. Tengok I kat sini, I kan? Xylem. Kita tengok I, kita ingat in. Maksudnya gelang cambium membahagi ke arah dalam. Okey. Kalau phloem, kita tengok L. L, luar phloem. Okey. Tisu xylem akan menjadi xylem sekunder dan tisu phloem akan menjadi phloem sekunder. Tengok rajah seterusnya. Okey, rajah ni nombor 3 dan 4. Apabila mengalami tumbuhan, xylem primer ditolak ke arah empelur. Empelur ni yang tengah-tengah ni tau. Tengah-tengah ni. Okey, yang tengah-tengah ni. Okey, kita tengok gambar rajah ni, tak payah dia baca ni, kita kena fahamkan sendiri. Okey, kita tengok. Tadi perbezaan antara phloem ni kan, dia ada primer je. Dia tengok yang sekunder, kita faham tadi kalau xylem, dia menolak ke dalam. Kita zoomkan sikit. Ya. Okey. Okey, kita zoom. Nampak sikit. Bila kita tengok, kita fokus kepada xylem subprimer dengan sekunder dulu. Kita tengok primer dekat sini kan. Primer dekat dalam, dekat-dekat dengan cortex. Cortex pula. Astaghfirullahaladzim. Tengah-tengah ni apa nama tadi? Empelur. Okey, tengah-tengah ni empelur. Jadi kita kena faham. Maksudnya dia membahagi dekat dalam. Maksudnya sel baharu, maknanya sel sekunder mesti dekat belakang dia ni. Okey, dia kena ikut turutan. Okey, kan tadi kita faham xylem ni membahagi di dalam kan. Maksudnya gelang cambium kan. Susahlah nak saya. Okey. Kan sini gelang cambium dekat sini. Dekat sini. Yang saya tunjuk label pen ni kan. Gelang cambium dia membahagi secara dalam. First tadi xylem primer dia dekat dengan gelang cambium ni. Lepas dia membahagi, dia akan terbentuk xylem yang baharu. Maksudnya xylem yang baharu itu adalah xylem sekunder. Dia akan tolak xylem primer ke dalam. Okey? Faham tak yang tu? Faham tak? Masih peninggi cikgu. Saya. Ya, dekatlah.
Okey. Okey. Cuba tengok terbalik. Cuba tengok gambar ni kan. Okey ni. Gelang kambium dia dekat sini. Jadi, gelang kambium kat sini. Jadi phloem dekat luar kan. Xylem dekat dalam. Jadi xylem yang baru akan muncul dekat dengan gelang kambium. Sebab first tadi kita belajar xylem dekat dengan sini kan. Sebab apa dia tak membahagi lagi. Jadi dia akan terus membahagi secara mitosis. Dia akan terus membahagi dan akan menambahlah pada sini. Jadi tisu xylem yang lama yang first muncul tu dia akan tolak ke dalam. Sebab apa? Ia tak diperlukan lagi. Kalau phloem konsep dia masih sama tetapi arah yang berbeza. Okey, saya lukis dia lagi nampak mudah Ustaz. Okey, Ustaz. Edit. Ustaz. Okey. Kalau xylem dia akan kita ingat kalau xylem kita kena ingat dia dari dalam keluar tau. Kita ingat xylem dari dalam keluar, maksudnya dalam ni dia xylem pertama dan yang luar ni adalah xylem kedua. Kalau phloem kita perhatikan balik, phloem kita tengok phloem pula phloem dia dekat primer dekat sini. Kita tengok balik kat sini. Okey, primer phloem yang dekat sini kan. Dia dekat dengan gelang apa? Gelang kambium kan. Jadi gelang kambium dia akan membahagi dan akhirnya membahagi dekat sinilah phloem ni. Dan akhirnya dia akan membesar, akan memanjang dekat sini. Contoh dia akan memanjang kat sini. Jadi yang lama dia akan tolak dekat sini. Dia lama akan tolak keluar. Yang baru akan muncul dekat dengan gelang. Okey. Jadi dekat sini baru kita faham dari luar, susun dia luar ke dalam. Okey, luar ni adalah primer dan dalam ni adalah sekunder. Tapi tak faham tu, nanti saya akan bagi nombor telefon saya dan lebih mudah kalau saya ataupun saya tele dia terus, okey. Kadang-kadang ni boleh faham sebenarnya kalau bersemuka, tapi sebabkan online, sebab ni lah. Okey, apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, okey, kita kembali. Dimampatkan berlaku pertambahan lilitan batang. Bila dah cukup membahagi, kita tengok bila dah cukup membahagi, sel-sel epidermis akan merekah. Contoh bila orang tua kan, bila dah membesar dah, bila kita kan bila muda dah membesar dan akhirnya kita akan tua. Kita akan tengok apa yang berbeza dekat muka kita. Kita akan fikir muka kita akan jadi macam berkedut-kedut kan. Maksudnya berkedut-kedut tu kita masukkan dalam biologi sikit. Berkedut-kedut tu kita istilahkan dia kulit kita merekah sedikit demi sedikit. Boleh faham tak? Bila kita dah tua, kita boleh bayangkan kan macam-macam dia jadi kat muka kita. Ada berkedut lah, ada yang kupah kulit lah. Jadi kita istilahkan bila dah matang, bila dah cukup membahagi secara banyak, epidermis ni merekah tau. Epidermis memang akan merekah. Sebab apa? Dah cukup dah untuk genggam kambium ataupun xylem yang membesar. Sel gabus membahagi dengan aktif membentuk sel gabus di sebelah luar dan korteks sebelah dalam. Tak penting kan? Lapisan gabus melindungi. Okey, fungsi lapisan gabus ni melindungi batang. Okey, melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Okey, first kita belajar epidermis ni melindungi. Okey, epidermis ni dia melindungi sel dalam ni. Tapi dia melindungi sel di luar ni. Okey, di luar ni. Tapi bila sel ni dah start merekah, tengok ni ada macam pecah lubang sikit kan. Patogen ataupun serangga boleh masuk. Okey, semua tu. Jadi wujudnya lapisan gabus ni untuk melindungi daripada serangga-serangga dan patogen. Okey. Kita masuk kepada pertumbuhan sekunder pada akar. Saya boleh habis tak? Jangan habis hari ni sebab kita nak buat latihan sikit. Datang saya bagi dekat ni.
Okey, kita habiskan pertumbuhan set sekunder pada akar, lepas tu kita stop untuk hari ni dan kita sambung pada kelas seterusnya. Okey. Pertumbuhan sekunder pada akar. Okey. Kita tengok pertumbuhan sekunder pada akar, ia masih sama seperti di atas. Okey, maksudnya kita kena aplikasikan apa yang kita belajar dekat atasnya, kita aplikasi dekat bawah. Okey, kalau akar kita tengok flow worm dia macam ni kan, bentuk dia macam ni. Dan akhirnya akan berubah jadi macam ni. Dia akan, tengah ni akan membesar. Okey. Dan sama juga dengan sini, dia akan membesar juga lagi. Dan akhirnya jadilah seperti ini. Okey, kita baca dulu. Sel-sel kambium vaskular. Sel-sel kambium vaskular membahagi dengan aktif dan bergabung membentuk gelang yang lengkap. Maksudnya dekat sini gelang dia tak lengkap tau. Tengok macam ada cacat celah sikit kan. Ada apa? Oh, ada masuk terkejut. Okey. Tengok sel-sel kita, okey kita lihat. Kita tengok pertama ni, kita tengok gelang ni macam tak lengkap. Susunan dia cantik. Kita tengok dekat atas ni cantik kan. Kita ada susunan xylem primer, sekunder, primer. Cantik susunan tu. Tapi dekat akar first ni tak cantik. Bodoh. Jadi kita kena, dia kena membahagi untuk mencantikkan. Kita kena faham-faham lah. Okey. Sel-sel dalam gelang kambium, dia membahagi. Okey, membahagi ke arah dalam. Membentuk xylem sekunder. Macam tadi, kalau dalam, ingat dia bentuk tisu xylem sekunder. Kalau luar, dia bentuk tisu phloem sekunder. Okey, kita ingat. Dalam xylem sekunder. Maksudnya kalau membahagi ke dalam, dia bentuk xylem sekunder. Kalau ke arah luar, ia membentuk phloem sekunder. Disebabkan epikambium vaskular, akan menjadi lebih tebal. Okey. Kambium gabus yang terletak di bawah epidermis membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus. Kita faham sel-sel gabus tadi kita belajar dekat yang ni, dekat atas, ia memberikan perlindungan kepada tisu akar. Masih sama, ia melindungi tisu akar daripada serangan serangga macam cacing ke, semut-semut ataupun patogen. Okey. Pertumbuhan sekunder pada akar, monokot. Tak boleh lepas sekarang ni sehari. Tak lepas banyak-banyak. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sampai dekat akar dulu ya. Jadi ada apa-apa pertanyaan atau persoalan ataupun yang tak faham balik, saya bilang balik sebab kelas kita habis pukul 5 tau. Masih ada berbaki 10 minit lagi. Alia Syazoni faham, Karisha Balkis faham. Okey. Yang sini semua ambil sentulin kan? Yang ambil Sains sentulin tambahan nanti pun ambil. boleh join juga kelas saya ajak. Sains tambahan. Saya ni tak faham lah. Sains tambahan seperti Ada bio, fizik, kimia. Oh, okey. Tak sorry sebab sekolah saya panggil sentulin. Maaf, istilah beza tak apa, benda sama kan. Jadi kalau nak join, nanti saya buat kelas kimia insya-Allah guna whiteboard dan kertas juga, bahan akan diberi. Okey, itu saja. Asal pun masuk dah. Alhamdulillah, terima kasih sebab join hari ini. Jadi apa-apa pertanyaan boleh chat saya terus ataupun WhatsApp ya. Saya bagi. WhatsApp sebab mudah sikit sebab saya lebih menggunakan WhatsApp daripada Telegram. Nanti recording siapa nak tengok balik, nanti saya akan bagi balik Tapi bukan waktu lah sebab masih lama sebab link video rakaman dia kena export 1 jam tau. Jadi tak maaf lah, terima kasih hari ni sebab join. Jadi kelas pada minggu pula, kelas kita seterusnya adalah esok hari Isnin pukul 12 hingga pukul 1. Kita akan habiskan terus bab 1 hari ini. Bab 1, okey. Nak tahu janji kelas kita esok pukul 12 hingga pukul 1. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab join dan hopefully korang faham lah ya. Tak faham boleh tanya tau. Saya sewujud saja dekat grup tu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Terima kasih Firdaus Ahmad. Sama-sama, saya bukan cikgu tau. Okey. Bye. Assalamualaikum.